Fi Zilalul Quran karya Asy-Syahid Said Qutb, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati mereka. Pentafsiran ayat 215 surah Al-Baqarah. Mereka bertanya kepadamu, apakah jenis perbelanjaan yang harus mereka belanjakan? Jawablah, apa sahaja kebajikan yang kamu belanjakannya, maka belanjakanlah untuk dua ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang yang miskin dan musafir yang terlantar di perjalanan. Dan apa sahaja kebajikan yang dilakukan kamu, maka sesungguhnya Allah amat mengetahuinya. Ayat 215. Fungsi infak dalam masyarakat Islam. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang berperkatakan tentang infak telah diturunkan sebelum dikemukakan pertanyaan ini. Khidmat infak dalam suasana pertubuhan Islam itu merupakan satu khidmat yang perlu untuk membangun masyarakat Islam bagi menghadapi cabaran, kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan dan peperangan-peperangan yang sedang dihadapi olehnya. Ia juga merupakan satu khidmat yang perlu dari segi kerjasama dan takaful antara ahli-ahli kelompok muslimin, dan dari segi untuk menghapuskan perbezaan-perbezaan perasaan agar setiap ahli kelompok merasa dirinya sebagai satu anggota dalam badan kelompok itu, di mana dia tidak dihalang dan tidak ditahan dari suatu apapun. Tegasnya, khidmat infak itu mempunyai nilainya yang amat besar dalam menegakkan kelompok muslimin dan segi perasaan, kerana khidmat memenuhi keperluan kelompok itu mempunyai nilai dalam menegakkan kelompok dari segi amali. Di sini setengah-setengah orang Islam bertanya, apakah jenis perbelanjaan yang harus mereka belanjakan? Ya, ini mereka bertanya tentang jenis infak yang harus mereka infakkan. Lalu mereka menerima jawapan yang menjelaskan sifat infak dan menentukan tempat-tempat infak yang lebih utama dan lebih hampir. Jawablah, apa sahaja kebajikan yang kamu belanjakannya. Ungkapan ini memberi dua saranan. Pertama, ia menyarankan bahawa sesuatu yang dibelanjakan itu adalah baik, iaitu baik kepada si pemberi, baik kepada si penerima, baik kepada masyarakat, dan ia sendiri merupakan suatu kebajikan kerana ia adalah suatu amalan yang baik, jasa yang baik, dan khidmat yang baik. Keduanya, ia menyarankan agar pihak yang memberi infak itu memilih sesuatu yang terbaik yang ada padanya untuk diinfakkan agar orang lain dapat berkongsi menikmatinya bersama-sama dengannya. Khidmat infak itu membersihkan hati dan menyucikan jiwa, di samping memberi faedah dan pertolongan kepada orang lain. Kesanggupan memilih harta milik yang baik dan melepaskan kepada orang lain, itulah yang dapat mewujudkan kebersihan kepada hati dan jiwa. Kesanggupan mengutamakan kepentingan orang lain mempunyai maknanya yang amat mulia. Tetapi saranan ini bukannya bererti suatu tuntutan yang diwajibkan, kerana tuntutan yang ditetapkan syarak sebagaimana disebut di dalam ayat yang lain ialah seseorang itu harus menginfak sesuatu harta yang sederhana sifatnya, bukannya suatu harta yang paling murah atau paling mahal yang ada padanya. Namun demikian, saranan di sini cuba membiasakan seseorang supaya mengorbankan hartanya yang paling baik dan cuba menggalakkannya berbuat demikian mengikut cara Al-Quran yang mendidik
jiwa manusia dan melengkapkan hati mereka. Cara dan tempat infak itu diterangkan selepas menentukan jenis kebajikan yang harus dibelanjakannya. Maka belanjakanlah untuk dua ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim dan musafir yang terlantar di perjalanan. Penghujung ayat 215. Pihak-pihak yang menerima infak. Infak itu menjadi tali hubungan di antara berbagai-bagai kumpulan manusia. Setengah mereka mempunyai hubungan asabah dengan pemberi infak, dan setengah yang lain mempunyai hubungan zawil arham dengannya, dan setengah pula mempunyai hubungan kasihan belas, dan setengah yang lain mempunyai hubungan kemanusiaan yang agung dalam lingkungan akidah. Seluruh kumpulan ini berkumpul dengan sepotong ayat sahaja, iaitu para ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan musafir yang terlantar di perjalanan. Seluruh mereka berpadu dalam ikatan takaful sosial yang rapat di antara sesama manusia dalam lingkungan akidah yang kukuh. Tertib pemberian yang tersebut di dalam ayat ini dan di dalam ayat-ayat yang lain diterangkan lebih jelas lagi oleh beberapa hadis nabawi, seperti hadis yang tersebut di dalam Sahih Muslim dari Jabir, bahawa Rasulullah SAW telah bersabda kepada seorang lelaki, "Mulakan dengan diri sendiri dan belanjakan untuknya. Jika ada sesuatu yang lebih, maka bolehlah dibelanjakan kepada keluarga anda. Jika ada sesuatu yang lebih dari keluarga anda, maka bolehlah dibelanjakan kepada kaum kerabat anda. Dan jika ada sesuatu yang lebih dari kaum kerabat anda, maka bolehlah dibelanjakan kepada orang lain, beginilah seterusnya." Tertib ini memperlihatkan betapa bijaksana dan mudahnya cara Islam mendidik dan membimbing jiwa manusia. Ia melayani manusia mengikut fitrah dan kecenderungan semula jadinya, juga mengikut bakat-bakat kebolehan yang ada padanya. Kemudian ia membimbingnya sebagai makhluk yang sedang berhenti dan berdiri, dan kemudian membawanya selangkah demi selangkah mendaki anak-anak tangga yang tinggi dengan perlahan-lahan dan selesa. Akhirnya manusia dapat naik dengan rehat memenuhi kehendak fitrah dan kecenderungan semula jadinya, serta bakat-bakat kebolehannya di samping menyubur dan memajukan kehidupannya tanpa merasa penat dan letih lesu, tanpa diikat dengan rantai dan belenggu untuk ditarik naik tangga, tanpa disekat dan ditindas daya tenaga dan kecenderungan semula jadinya, supaya dapat terbang dengan bebas tanpa menempuh jalan bengkang-bengkok dan tanpa membuat penerbangan yang sukar di tanah tinggi. Malah ia dapat naik dengan mudah dan senang. Dua tapak kakinya berpijak di bumi, matanya tergantung di langit, hatinya menjulang ke alam al-malaul ala, dan rohnya berhubung rapat dengan Allah. Allah memang mengetahui bahawa manusia amat kasihkan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, Allah mula-mula menyuruh manusia supaya mereka memenuhi keperluan diri sendiri lebih dahulu sebelum Dia memerintah supaya mereka menginfakkan harta mereka untuk orang lain. Di samping itu, Allah menghalalkan pada mereka segala rezeki yang baik dan menggalakkan mereka supaya menikmati tanpa terlalu mewah dan tanpa angkuh. Derma dan sedekah tidak dimulakan melainkan setelah cukup keperluan diri. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sebaik-baik sedekah ialah dari harta lebihan yang tidak diperlukan, dan tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Dan mulakanlah
infak anda dengan orang-orang yang di bawah tanggungan anda. Diriwayatkan oleh Muslim, diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dari Jabir radhiyallahu an katanya, seorang lelaki datang membawa seketul emas sebesar telur dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya mendapat emas ini dari sebuah lombong. Terimalah ia sebagai sedekah. Saya tidak mempunyai harta yang lain darinya." Lalu Rasulullah SAW berpaling darinya. Kemudian orang itu datang pula dari sebelah kanan beliau dan berkata seperti tadi. Tetapi beliau berpaling darinya. Kemudian orang itu datang lagi dari sebelah kirinya dan mengeluarkan kata-kata yang sama. Tetapi beliau berpaling darinya. Kemudian orang itu datang pula dari sebelah belakang beliau dan mengeluarkan kata-kata yang sama. Lalu Rasulullah SAW mengambilnya dan melontarkannya balik, dan andainya lontaran itu mengenai orang itu, tentulah ia menyakitkannya. Dan beliau bersabda, "Tidaklah wajar seseorang kamu datang dengan membawa segala harta yang dimilikinya, kemudian berkata, 'Inilah sedekah,' kemudian ia duduk meminta-minta pada orang lain. Sebaik-baik sedekah ialah dari harta lebihan yang tidak diperlukan." Dikeluarkan oleh Abu Daud. Allah mengetahui bahawa manusia amat kasihkan anggota-anggota keluarga mereka yang dekat, iaitu anak isteri dan dua ibu bapa. Oleh sebab itulah Allah membawa mereka melangkah setapak lagi supaya membelanjakan harta mereka dengan penuh kerelaan kepada keluarga mereka yang dekat, yang dikasihi mereka selepas membelanjakan kepada diri mereka sendiri. Dengan khidmat ini, mereka dapat memenuhi keinginan semula jadi mereka yang tidak mendatangkan apa-apa kemudaratan. Malah, khidmat ini mengandungi hikmah dan kebaikan, dan dalam waktu yang sama, ia menanggung dan memelihara anak-anak buah mereka yang dekat. Ya, anak-anak buah yang dekat itu merupakan sekumpulan dari umat. Jika mereka tidak diberi pembelanjaan, tentulah mereka susah. Penerimaan bantuan dari keluarga yang dekat lebih mulia kepada mereka dan menerima bantuan dari keluarga yang jauh. Dalam waktu yang sama, khidmat ini dapat mengembangkan kasih sayang dan kedamaian di kalangan keluarga sebagai tapak semayan pertama. Ia dapat mengukuhkan pertalian-pertalian kekeluargaan yang telah dijadikan Allah sebagai batu asas pertama bagi pembinaan kemanusiaan yang besar. Allah mengetahui bahawa manusia suka memanjangkan kasih sayang dan perlindungan mereka kepada seluruh keluarga mereka yang jauh dan dekat. Khidmat ini tidak mendatangkan apa-apa kemudaratan, kerana kumpulan keluarga merupakan anggota-anggota tubuh umat atau merupakan anggota-anggota masyarakat. Oleh sebab itulah Allah membawa mereka melangkah setapak lagi supaya membelanjakan harta mereka kepada anak-anak buah mereka yang jauh, sesuai dengan sentimen-sentimen dan kecenderungan-kecenderungan mereka yang semula jadi. Di sini mereka memenuhi keperluan-keperluan anak-anak buah mereka yang jauh, mengukuhkan hubungan kekeluargaan dengan mereka dan menjaga satu unit yang kuat dari unit-unit masyarakat Islam yang rapat dan teguh hubungannya. Setelah mereka menghulurkan perbelanjaan kepada golongan-golongan itu, selepas berbelanja kepada diri mereka sendiri, maka Islam membimbing mereka supaya mengeluarkan infak untuk beberapa golongan manusia lain pula, iaitu golongan ini telah menimbulkan perasaan belas kasihan dan rasa simpati terhadap mereka. Golongan-golongan ini dikepalai oleh kumpulan anak-anak yatim yang masih kecil dan lemah. Kemudian orang-orang miskin yang tidak
mempunyai wang untuk berbelanja, tetapi mereka mengambil sikap berdiam diri dan tidak meminta-minta kepada orang lain kerana menjaga kehormatan dan air muka mereka. Kemudian para musafir yang terlantar di perjalanan. Mereka mungkin mempunyai harta kekayaan, tetapi kedudukan mereka telah terputus darinya. Mereka telah dihalang oleh berbagai-bagai halangan dari mendapatkan harta mereka. Dahulu kumpulan ini sangat ramai dalam kelompok muslimin yang telah berhijrah dari Mekah dengan meninggalkan segala harta benda mereka, sedangkan mereka sekalian merupakan anggota-anggota masyarakat Islam. Kerana itu, Islam membimbing orang-orang yang berada supaya mengeluarkan infak kepada kumpulan ini. Ia membimbing mereka melalui perasaan-perasaan semula jadi mereka yang baik, iaitu yang menggerak, merangsang dan membersihkan perasaan-perasaan ini. Dengan bimbingan yang sedemikian, Islam berjaya mencapai semua matlamatnya. Pertama, ia berjaya membersihkan jiwa para penginfak yang telah mengeluarkan infak dengan baik, penuh kerelaan dan penuh keikhlasan kepada Allah tanpa merasa bosan dan marah. Kedua, ia berjaya memberi bantuan kepada kumpulan-kumpulan yang memerlukan bantuan dan pembelaan. Ketiga, ia berjaya mengembeling kaum muslimin supaya bersatu padu dan bantu-membantu terhadap satu sama lain tanpa menimbulkan apa-apa kemudaratan dan kemarahan pada mereka. Ia memimpin mereka dengan satu pimpinan yang lemah lembut, selesa, memenuhi maksud dan mencapai segala kebaikan tanpa bertindak sewenang-wenangnya, berpura-pura dan tanpa menggunakan kekerasan. Kemudian ayat berikut mengikatkan semuanya ini dengan alam al-mala'ul a'la dan merangsangkan di dalam hati hubungannya dengan Allah dalam sebarang pemberian yang dihulurkan itu dan dalam sebarang tindakan yang dilakukannya, dan seterusnya dalam setiap niat dan perasaan yang disembunyikannya. Dan apa sahaja kebajikan yang dilakukan mereka dan yang dilakukan kamu, maka sesungguhnya Allah amat mengetahuinya. Ayat 215. Ya, ini Allah mengetahui amalan kebajikan itu serta mengetahui motifnya dan niat yang menyertainya. Jadi amalan kebajikan itu tidak hilang percuma. Ia tercatat dalam kiraan Allah yang tidak pernah kehilangan sesuatu, tidak pernah mengurangi hak manusia sedikit pun, dan tidak pernah menganiayai mereka. Dan kerana itu, infak tidak harus dilakukan dengan riak dan tipu. Demikian ayat ini menghubungkan hati manusia kepada alam al-mala'ul a'la, kepada darjah ketulusan dan keikhlasan kepada Allah dengan cara yang lemah lembut dan perlahan-lahan tanpa sewenang-wenang dan berpura-pura. Inilah cara pendidikan yang diaturkan oleh Allah yang maha mengetahui dan maha mendalam ilmunya, dan di atas pendidikan inilah ditegakkan sistem yang memimpin manusia mengikut fitrah mereka dan membawa mereka ke puncak yang sama sekali tidak dapat dicapai oleh manusia dengan perantaraan sarana yang lain dari sarana ini. Mereka sama sekali tidak akan sampai ke puncak ini melainkan apabila mereka mengikut cara dan jalan ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.